Saat pengumuman tarikh permulaan puasa atau sambutan Hari Raya tetap dinanti saban tahun dan kepentingan itu memerlukan pihak berkuasa agama membuat persiapan rapi sebelum pengisytiharan mengenainya diumumkan kepada khalayak. Jadi untuk perincian penuh kita terus saja bersama Nur Azlina Nordin di Kompleks Islam Putrajaya. Jadi silakan Azlina. Ya Miza, biarpun sudah dapat mengagak takwim Ramadan dan Syawal, pengumuman oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja di kaca televisyen menjadi pelengkap syarat meyakini permulaan ibadah terpenting buat seluruh umat Islam. Wartawan Fazrin Zahardin berkesempatan meninjau di sebalik tabir persiapan sebelum perisytiharan itu dibuat. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Itu antara bait-bait kalimat paling dinanti-nantikan dan masih segar diingatan sejak saya masih kanak-kanak lagi, dan sehingga ke hari ini itulah gaya susunan skripnya. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di sebalik tabir secara langsung pengumuman tersebut. Saya berkesempatan menyaksikan sendiri proses kerjasama pelbagai agensi sehingga pengumuman disiarkan secara langsung di TV1. Kebiasaannya bermula pukul 6 petang setiap tahun, pejabat penyimpan mohor besar Majlis Raja-Raja menjadi perhatian petugas-petugas dari Seksyen Falak Bahagian Penyelidikan JAKIM, Radio Televisyen Malaysia RTM dengan kerjasama penyiaran JAKIM serta beberapa agensi lain. Pejabat penyimpan mohor ini menjadi destinasi terakhir dan terpenting bagi menganalisa pelaporan diterima daripada pegawai-pegawai pelapor dari seluruh 29 lokasi cerapan rasmi hilal dibuat. Kredibiliti pegawai pelapor juga penting supaya perincian maklumat disampaikan tepat. Untuk kucing, anak bulan tidak kelihatan, cuaca mendung. Seakan berlumba dengan masa, fakta waktu mencerap serta keadaan cuaca sepanjang tempoh mencerap antara perkara penting yang diambil kira. Semua balai-balai cerap ni sebelum ini hendaklah menyampaikan nama-nama pelapor. Because kita tak mau terima dari sebarang orang. Kita nak orang yang sahih, yang diperkenankan oleh pihak berkuasa agama Islam di negeri tersebut. Bukan sebarang orang. Dan kita mempunyai nombor-nombor telefon mereka. Jadi kalau ada sesiapa yang menggunakan telefon lain, kita pastikan bahawa itu adalah keadaan yang sebenar. Because kadang-kadang adalah pada ketika terakhir, pada last minute ada pertukaran nama orang. Jadi kita tentukan bahawa orang itu adalah orang yang berwibawa, yang ada autoriti untuk melaporkan. Sebelum tahun 1972, urusan penetapan puasa, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha sepenuhnya di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Namun, selepas itu, penyelarasan penetapan tersebut diseragamkan meliputi seluruh negara mengambil kira ketetapan dibuat menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-92. Setelah keputusan cerapan diperoleh, penyimpan mohor besar Raja-Raja akan persembah maklum kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja untuk diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perisytiharan kepada umum merupakan peringkat terpenting yang akan disiarkan menerusi saluran berita perdana pukul 8 malam hari sama setelah cerapan hilal dibuat. Disempurnakan penyimpan mohor besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menggalas peranannya dengan baik. Itu adalah tugas. Dalam bahasa Inggeris, you cannot do what you like, you must like what you do. Itu pertanggungjawaban kan. Tiap-tiap orang ada tanggungjawab. Dan kerana saya adalah penyimpan mohor besar Raja-Raja, bermakna saya adalah setiausaha kepada Majlis Raja-Raja. Saya menjunjung titah Raja-Raja. Tetapi dalam keadaan melakukan pengisytiharan puasa ataupun raya haji, Raja-Raja bukan
secara individu tapi secara sekelompok nitahkan supaya berkenan adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada saat akhir untuk menentukan sama ada siaran itu dibuat dan apakah keputusan mengenai awal puasa ke awal Zulhijjah ataupun hari raya puasa itu adalah terkurang kepada titah perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seperti anda dapat saksikan, waktu getir ini memerlukan kecekapan dan penelitian dalam menyelaras data yang pelbagai. Itulah keseluruhan proses di belakang tabir pengumuman rasmi tarikh bermulanya Ramadan serta Syawal yang memerlukan kecekapan pegawai-pegawai dari seluruh negara untuk disampaikan dengan sahih kepada anda. Selamat menjalani ibadah puasa. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Program imunisasi kebangsaan COVID-19 tetap berjalan seperti biasa dalam bulan Ramadan. Bagaimana jika ada kesan sampingan ketika sedang berpuasa? Wartawan JAKIM Syafiqah Saad ada penjelasannya. Tidak sampai seminggu sahaja lagi, fasa kedua bagi pengambilan vaksin COVID-19 akan diperluas kepada warga emas dan juga golongan rentan. Adakah pengambilan vaksin itu akan membatalkan puasa? Menyentuh soal hukum dan fiqh, mari kita lihat apa kata Mufti Wilayah Persekutuan. Kalau kita belajar asas kepada fiqh dalam mazhab kita Syafi'i pun, perkara yang membatalkan puasa itu melalui masuk sesuatu benda melalui rongga yang terbuka. Jadi waksi ini dia tidak melalui rongga yang terbuka. Masuk melalui diinjek sebagaimana kita injek biasalah, kita pergi ke klinik, kita injek demam dan sebagainya, samalah vaksin. Jadi dia tidak membatalkan puasa kalau secara injection begitu sebab dia tidak melalui rongga yang terbuka. Dan yang kedua pun dia bukan pun mengenyangkan pun vaksin ini. Jelas Datuk Dr. Lokman lagi, sekiranya mengalami sebarang kesan sampingan sehingga puasanya terganggu, diharuskan berbuka dan wajib digantikan. Malah Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan pengambilan suntikan vaksin COVID-19 ketika Ramadan harus dan tidak membatalkan puasa. Dan selepas suntikan vaksinasi, kita akan monitor dan juga perhatilah sesi pemerhatian selama 30 minit lah. Selama 30 minit kita pastikan tiada side effect yang sangat teruk. Jadi so far daripada apa yang daripada program vaksinasi di PKC MAIP sendirilah, tiada petugas yang dalam masa 30 minit tu mengalami side effect yang sangat teruk. Sampai pengsan ke ataupun yang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula 19 April ini, fasa kedua bermula melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi yang mengalami penyakit kronik. Menurut Kementerian Kesihatan, sepanjang Ramadan, suntikan vaksin hanya akan dilakukan sehingga waktu petang. Bagi mencapai imuniti kelompok, seluruh rakyat diminta agar memberikan kerjasama dalam pengambilan vaksin. Puasa bukan alasan. Ia mempunyai hikmah yang luas melibatkan fungsi dalaman tubuh kita. Suntikan vaksin ini merupakan ikhtiar dan juga sebahagian tuntutan syarak dari aspek penjagaan nyawa. Jadi, lindung diri, lindung semua. Syafiqah Mat Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.